Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita hari ini masih lagi pengajian Al-Quran, kelebihan orang beriman, surah Sajadah ayat 15 hingga 20. Dalam topik kita hari ini, kita akan fokuskan kepada 4 perkara, iaitu nombor 1, intisari ayat, nombor 2, sebab nuzul ayat, nombor 3, ciri-ciri perbezaan antara orang beriman dengan orang fasik, nombor 4, cara menjauhi perbuatan fasik. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, marilah sama-sama kita membaca surah Sajadah ayat 15 hingga 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها قروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم. Okey, mari kita lihat intisari ayat surah Sajadah ini. Dalam ayat 15, antara intisarinya ialah Allah menjelaskan kepada kita bahawa orang-orang yang beriman sentiasa merendah diri dengan patuh dan taat kepada perintah Allah. Pada ayat 16, bermula dengan tatajafa junubuhum anil madaji. Tatajafa tu bermaksud merenggang diri daripada tempat tidur. Merenggang diri daripada tempat tidur tu buat apa? Bangun, berqiyamul. Jadi kita boleh menulis intisari ayat kita dalam ayat yang lengkap. Allah menjelaskan orang yang beriman mentaati Allah dengan berqiyamul dan membelanjakan harta pada jalan Allah, iaitu pada ayat yang seterusnya wa mimma razaqnahum yunfiqun maksud. Seterusnya kita pergi kepada fokus kita yang kedua, iaitu sebab nuzul ayat. Sebab nuzul ayat surah Sajadah ayat ke-16 ini ada dua sebab. Okey, ada dua pendapat ulama mengenainya. Satu, menurut pendapat Mujahid. Okey, apa Mujahid ni kata? Mujahid berpendapat ayat ini diturunkan kepada sekumpulan sahabat yang melakukan tahajud dan qiyamul lail. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua ialah pendapat Malik bin Dinar. Malik bin Dinar mengatakan bahawa surah Sajdah ayat 16 ini diturunkan kepada sahabat Ansar yang melakukan salat maghrib dan tidak pulang ke rumah sehingga selesai salat isyak. Yang tadi Mujahid sahabat. Jadi kalau sahabat tu meliputi Ansar dan Muhajirin. Tetapi menurut pendapat Malik bin Dinar, golongan sahabat Ansar. Seterusnya kita akan pergi kepada perbezaan di antara orang fasik dengan orang beriman. Jadi sebelum tu kita mesti tahu apa maksud iman dan apa maksud fasik. Okey, yang pertama iman. Iman artinya membenarkan dengan hati, berikrar dengan lidah dan beramal dengan anggota. Manakala fasik pula ialah orang Islam yang berdosa
Kenapa berdosa? Kerana berterusan melakukan larangan Allah. Seterusnya, kita akan lihat perbezaan antara orang beriman dengan orang fasik. Di sini Ustazah paparkan hanya beberapa sahaja. InsyaAllah para pelajar boleh menggariskan dengan lebih banyak lagi isi perbezaan di antara orang beriman dengan orang fasik. Nombor 1 kita tengok orang beriman berdasarkan ayat ya, sentiasa sujud dan tunduk kepada perintah Allah. Manakala orang fasik, sebaliknya iaitu menderhaka kepada Allah. Bila kita memberi jawapan, jangan kita menggunakan perkataan negatif. Contohnya, sentiasa sujud, orang fasik tidak sujud. Itu tidak diterima. Okay, yang kedua, sentiasa patuh dan taat kepada perintah Allah, manakala orang fasik mengabaikan perintah Allah. Nombor 3, orang beriman menginfakkan harta pada jalan Allah. Orang fasik kedekut untuk membelanjakan harta pada jalan Allah. Ini sekadar beberapa isi yang ringkas sahaja. Okey, setelah kita tahu ciri-ciri sifat-sifat orang fasik, maka kita hendaklah menjauhi diri kita daripada perkara tersebut kerana perkara tersebut merupakan satu kemurkaan Allah. Bahkan orang fasik ini tempatnya kedudukannya dalam api neraka. Sebagaimana firman Allah dalam surah Sajdah ayat 20. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang-orang fasik kedudukannya dalam api neraka. Jadi kita tak nak berada dalam api neraka. Sekiranya ada sifat tersebut pada diri kita, nombor 1, segeralah bertaubat apabila kita terlanjur, supaya kita diampuni Allah. Apa sifat fasik tu? Tadi kita boleh sebut kalau cakap berbohong, maka kita jangan cakap bohong lagi. Okey, yang kedua, menjauhi diri daripada tempat maksiat agar kita tidak terpengaruh dengan perkara-perkara tersebut. Sebab kita ni mudah jatuh, mudah terleka. Yang ketiga, mengelak diri daripada perbuatan sia-sia seperti melepak, menonton perkara-perkara yang tak elok untuk memelihara jati diri. Baiklah, sampai di sini saja topik kita mengenai kelebihan orang beriman dalam surah Sajdah ayat 15 hingga 20 ini. Semoga kita dapat mengambil iktibar untuk menjauhi diri kita daripada sifat-sifat orang fasik dan meningkatkan keimanan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.